Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik 4.2 iaitu sistem pembiakan manusia. Okey, dalam topik yang sebelum ini kita sudah tengok pembiakan terbahagi kepada dua jenis iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Untuk manusia kita membiak secara pembiakan seks. Okay. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okay, pertama sekali kita tengok sistem pembiakan lelaki dahulu. Dalam gambar ini, tertunjuk bahagian-bahagian yang terlibat dalam sistem pembiakan lelaki. Cikgu Teo akan terangkan satu persatu dan juga fungsi setiap bahagian ini. Okay, ini adalah pundi kencing iaitu tempat simpanan air kencing. Dan bahagian ni yang kecil di sini, nampak bagi yang tak nampak, boleh rujuk buku teks awak muka surat 98 dengan 99 ya supaya lebih jelas. So bahagian ini dinamakan sebagai vesicle semen. Vesicle semen. Inilah tempat yang merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. Dalam kata lain, makanan untuk sperma lah supaya sperma sihat. Ya. Okey, dan bahagian ini pula kat bawah sikit sini. Okey, bahagian ini dinamakan sebagai kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Tempat ini atau bahagian ini menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. So untuk vesicle semen dan kelenjar prostat, dua-dua ini akan menghasilkan cecair yang ada nutrien, berkhasiat dan melindungi sperma. Okey, ingat ya. Okey, dan bahagian ini dinamakan sebagai testis. Setiap orang lelaki ada sepasang testis dan testis ini berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan juga hormon seks jantan. So tempat ini merupakan macam kilang lah. Kilang untuk menghasilkan sperma dan juga hormon seks jantan. Seterusnya kita tengok bahagian ini. Ini adalah lorong di sini ya. Di sini. Bahagian ini dinamakan sebagai uretra. Untuk uretra ini dia adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan juga air kencing. So melalui uretra ini seorang lelaki itu boleh keluarkan air kencing ataupun sperma. Tempat yang sama, salur yang sama. Seterusnya ini adalah ductus sperma. Ductus sperma ini fungsi dia adalah untuk menyalurkan sperma daripada testis ke uretra di dalam badan. So dia macam satu jalan lah, jalan di mana sperma tu akan disalurkan daripada kilang dia iaitu testis untuk bergerak ke uretra. Seterusnya ini adalah skrotum. Skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk memegang dan juga melindungi testis yang ada di dalamnya. So skrotum ini ada di luar sinilah. Skrotum. Seterusnya ini adalah zakar. Ini adalah zakar adalah berfungsi untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan iaitu semasa hubungan seks berlaku. Zakar akan pindahkan sperma ke dalam faraj perempuan. Ini pula adalah sistem pembiakan perempuan, sangat lain dan berbeza berbanding dengan sistem pembiakan lelaki. Sama juga Cikgu Teo akan terangkan satu persatu. Pertama sekali yang atas ini. Yang atas ini kita perempuan ada sepasang. Tube falopio. Nama dia tube falopio. Dia nampak macam tube kan? So tube falopio ini adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Sperma adalah gamet jantan iaitu sel pembiakan lelaki.
Okey, bila berlaku hubungan seks ataupun persetubuhan, sperma masuk ke dalam badan perempuan dan perempuan pula akan ada sel pembiakan perempuan iaitu ovum, dan tempat persenyawaan berlaku maksudnya dia menjadi satu nyawa di mana sperma dengan ovum bercantum. So dia bercantum di mana? Di tempat ini. Okey, tube fallopian. Dan ini adalah ovari. Ovari perempuan juga ada sepasang, ada dua. Okey, ovari ini pula adalah kilang perempuan. Okey, tempat menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Untuk lelaki adalah testis. Okey, lelaki adalah testis, perempuan ovari. Okey, tempat menghasilkan gamet betina dan juga hormon seks wanita. Ini pula adalah uterus. Okey, uterus ada di sini ataupun nama lain rahim. Ini tempat baby membesar, tempat embrio berkembang dan membesar. Mungkin awak ada soalan. Tadi Cikgu Teo kata persenyawaan berlaku di tube fallopian. Macam mana baby boleh besar di bahagian ini pula? Lain-lain tempat ya. Okey, saat lagi dalam topik yang akan datang kita akan tengok dengan lebih teliti lagi ya. So sabar dulu. Seterusnya ini adalah cervix. Okey, cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. So apabila hubungan seks berlaku, zakar lelaki akan masuk di bahagian ini. Okey, dan dia akan keluarkan sperma dan sperma akan berenang dan cervix ini akan menghasilkan mukus supaya sperma tu mudah berenang ke dalam uterus perempuan. Okey, dan bahagian ini pula dinamakan sebagai faraj. Okey, faraj adalah pintu ataupun tempat menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Jadi baby akan dilahirkan ikut pintu ini jugalah faraj. Dan juga perempuan si ibu akan menerima sperma daripada faraj juga. Seterusnya kita akan tengok perubahan fizikal yang akan berlaku ketika akil balik. Jadi apa itu akil balik? Akil balik adalah satu peringkat, satu masa di mana dia adalah permulaan sistem pembiakan kita menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak. Okey, dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Jadi banyak perubahan yang akan berlaku pada kamu apabila awak mencapai akil balik. Jadi apakah perubahan-perubahan yang berlaku? Untuk lelaki, okey, dia berlaku di antara lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Okey, dan perubahan yang pertama, suara lelaki akan berubah. Peti suara ataupun larynx akan mula membesar dan suara menjadi garau, bukan lagi suara kanak-kanak. Okey, seterusnya perubahan badan dia pula, misai dan janggut akan mula tumbuh dan bulu akan tumbuh di bahagian muka, ketiak dan juga dada. Okey, untuk organ pembiakan pula, testis akan mula menghasilkan sperma dan juga hormon seks. Okey, bulu akan tumbuh di bahagian sulit dan juga zakar dan skrotum akan mula membesar. So ini adalah perubahan yang berlaku kepada lelaki apabila mereka mencapai akil balik antara 14 hingga 17 tahun. Macam mana pula dengan perempuan? Perempuan akan mencapai akil balik awal sikit. Okey, so perempuan akan mula mencapai akil balik dari umur 10 hingga 12 tahun. Okey, yang pertama sekali perubahan yang berlaku pada badan perempuan adalah buah dada akan mula membesar. Punggung akan mula padat dan lebar dan bulu akan tumbuh di bahagian ketiak. Okey, so ini sama untuk lelaki perempuan lah. Ada bulu di bahagian ketiak.
Selain itu, untuk organ pembiakan pula, perempuan, ovari akan mula menghasilkan ovum dan hormon seks. Okey, dan bulu akan tumbuh di bahagian sulit. Dan kitaran haid akan bermula. Kitaran haid ini ataupun kita selalu sebut period. Ya, perempuan akan mula mengalami period setiap bulan. So, kita akan tengok gamet jantan dan gamet betina. Tadi cikgu, bila kita tengok, bila cikgu Teo bincang tentang sistem pembiakan lelaki, okay, testis akan menghasilkan sel pembiakan lelaki iaitu sperma. Sperma ini kalau awak tengok gambar ini, okay, rupa bentuk dia macam berudu. Okay, berudu. So, untuk sperma, sperma merupakan sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Okey, dan bentuk dia adalah seperti berudu. Kepala sperma, okey, tengok gambar ni ya. Kepala sperma ada nukleus. Ingat balik bab 2 kita tengok struktur sel kan. Okey, untuk sel haiwan dan sel tumbuhan dua-dua ada nukleus. Okey, so kepala sperma ini ada nukleus dan dalam nukleus ini ada maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat iaitu anak. Okey. Dan ekor sperma pula, okey, tengok sini ada ekor kan. Ini bahagian tengah dan belakang ni ada ekor. Okey, ekor sperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiub falopio sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta. Banyak kan? Setiap sentimeter padu. Okey, bila lelaki lepaskan sperma, okey, dia di dalam semen itu ada 60 juta ekor berudu ni. Sperma ni. Okey, so itu adalah gamet jantan ataupun sel pembiakan lelaki. Macam mana pula dengan sel pembiakan perempuan? Ini rupa bentuk dia. Okey, ini adalah ovum. Tadi kalau sperma, bentuk dia macam berudu. Kalau ovum, bentuk dia macam telur. Okey, macam telur. So, tadi sel sperma, dia adalah sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Kalau ovum pula, dia terbalik. Ovum adalah sel yang paling besar di dalam badan perempuan. Okey, dia berbentuk sfera dan diameter dia kira-kira 0.1 mm. Kecil jugalah. Okey, tapi dia adalah sel paling besar dalam badan perempuan. Nukleus ovum ada juga maklumat genetik dan pewarisan yang diturunkan kepada zuriat. Ini adalah nukleus dia lah. Okey, nampak Ini adalah nukleus dia. Ovum pula, dia tak sama macam sperma. Sperma boleh berenang, tapi ovum tidak boleh bergerak. Okey, ovum tidak boleh bergerak sendiri. Dan bilangan ovum yang dihasilkan pula setiap bulan hanya satu sahaja. Biasanya satu sahaja. Okey, lelaki dalam 1 cm padu tadi, semen, sudah ada 60 juta ekor. Okey, sperma dia. Tapi perempuan satu je setiap bulan. Jom kita buat sedikit perbandingan antara sperma dengan ovum. Okey, so untuk sperma boleh bergerak. Dia boleh berenang. Tapi ovum tidak boleh bergerak. Untuk sperma, dia dihasilkan oleh testis. Manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Okey, sperma adalah gamet jantan daripada lelaki, manakala ovum adalah gamet betina daripada perempuan. Dan sperma merupakan sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Tapi ovum terbalik, dia adalah sel yang paling besar dalam badan perempuan. Habis tak ada persamaan ke? Ada. Okey, dua-dua sperma dan ovum akan membawa maklumat genetik. Okey, sperma daripada lelaki, daripada bapa lah. Okey, ovum daripada perempuan, daripada mak. Dan dua-dua ni merupakan sel pembiakan seks. Okey, boleh ya? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Jangan lupa untuk tengok video yang seterusnya. Bye!
Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.